Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Nah, pada kali ini topik kita adalah mengenai pendatang asing tanpa izin di negeri kita Sabah dan pendekatan yang harus kita ambil untuk memastikan sekurang-kurangnya kita berjayalah sedikit mengurangkan permasalahan ini. Seperti kita sedia maklum, permasalahan ini sudah sekian lama berlarutan. Dari semenjak Sabah mula-mula masuk ke dalam Persekutuan Malaysia, pelbagai kerajaan negeri dari pelbagai latar belakang parti politik sudah berusaha dan mencuba macam-macam kaedah tapi gagal. Kerajaan pusat juga turut memainkan peranan tapi juga gagal. Puncak kegagalan boleh jadi kerana mungkin dasar masing-masing yang berbeza. Sudah tentulah apabila bertukar kerajaan negeri, satu parti politik mempunyai dasar yang berlainan. Okey, itu satu. Jadi apabila kerajaan yang telah memainkan peranannya gagal, maka saya rasa sudah tibalah masanya untuk kita rakyat jelata, rakyat negeri Sabah terutamanya, untuk mengambil alih peranan ini. Siapa tahu mungkin kalau kita tidak pun dapat menangani masalah ini secara total, paling tidak kita dapat mengurangkan impaknya. Okey, jadi selama ini saya tidak cakap rakyat Sabah tidak mainkan peranan. Tapi mungkin peranan kita agak kurang berkesan. Kerana selama ini kita menggunakan kaedah yang pertama. Dalam video ini saya akan nyatakan dua kaedah ya. Saya harap saudara akan ikut kaedah yang kedua. Jadi silakan dengar. Yang pertama, dari dulu kita cuma menyatakan atau menzahirkan secara lisan. Kita menghina para golongan pendatang asing tanpa izin ini. Kita tidak bertindak. Kita cuma bercakap. Itu dulu. Sekarang keadaannya sudah berubah. Lebih parah lagi. Kita sudah masuk ke tahap menghina. Di media sosial, di mana-mana saluran, malahan di pintu tandas pun kita pergi tulis. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila kita menggunakan kaedah yang tidak ada tindakan seperti ini, cuma orang cakap bercakap saja macam tin kosong, maka sudah tentulah tidak ada buah kejayaannya. Karena apa? Satu, kita tidak ada tindakan. Kedua, kita menjerumuskan diri kita kepada satu tindakan yang membawa kepada sifat resisme. Kita akan jadi resis karena kita menghina. Okey. Jadi kaedah kedua yang harus kita praktikkan. Apakah kaedah yang kedua ini? Kita harus bertindak. Jangan menghina, tapi kita bertindak. Kerana kalau kita bertindak, berbeza dengan menghina tadi yang tidak ada hasil, kalau kita bertindak berkemungkinan akan membuahkan hasil. Kemudian, apabila kita bertindak secara tidak langsung, kalau kita menghina tadi kita jadi resisme, kalau kita bertindak kita jadi pejuang. Jadi pilihlah, mau jadi seorang yang resis atau mau jadi seorang pejuang. Kita harus jadi pejuang. Jadi saudara-saudara tentu bertanya, macam mana corak tindakan dia? Pertama sekali kita kena bersatu. Jangan satu kaum saja yang mau tembak satu suku tertentu. Kita seluruh rakyat Sabah harus bersatu. Tidak kira apa sub-etnik. Kita harus mainkan peranan yang sama. Membantras parti di negeri kita. Jadi parti akan merasa terhimpit. Dia tidak merasa ada orang yang membackup dia. Itu satu, kita kena bersatu. Kedua, kita harus memukul rata semua parti. Janganlah disebabkan ada hal politik, kita cuma mengutuk parti daripada selatan Filipina saja. Kerana kita sedia maklum, di negeri kita Sabah, parti datang dari pelbagai penjuru dunia. Dari utara Filipina ada, dari Indonesia ada, dari Vietnam ada, dari Pakistan ada, dari India ada, dari China ada, macam-macam ada. Jadi kita harus memukul rata tanggapan kita dan pendekatan serta tindakan kita terhadap semua parti yang ada. Kerana apa? Walaupun kita anggap parti dari selatan Filipina sering membawa masalah, tetapi secara adil kalau kita telusuri dan kaji betul-betul, parti yang lain pun membawa implikasi yang sama. Tidak percaya? Silakan pergi ke Kampung Air. Tengok jenayah yang dilakukan di sana. Lebih parah. Jenayah pickpocket, jenayah pelacuran dan macam-macam. Kalau kita tengok dari segi ekonomi, di kampung-kampung, kedai runcit kita orang cakap ekonominya mati. Disebabkan oleh pembukaan kedai runcit oleh etnik tertentu, parti tertentu. Jadi kita sudah maklumlah saudara ya. Tidak semua parti itu tidak ada implikasinya. Okey, itu dua. Jadi sekarang yang ketiga yang paling penting corak tindakan kita adalah kita jangan beri ruang kepada mereka. Pertama sekali penjawat awam kita. Jangan termakan imbuhan apapun untuk membolehkan mereka menyusup masuk mendapatkan dokumen dengan cara yang tidak sah. Jangan bagi ruang langsung. Jangan gara-gara berkawan kah,
ataupun dapat imbuhan kah, kita bagi mereka dokumen tertentu yang membolehkan mereka masuk untuk mendapatkan dokumen yang lebih mantap lagi. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai rakyat biasa, jangan bagi ruang lain sama mereka. Pertama, perekonomian. Jangan beli di kedai runcit mereka. Jangan beli rokok seludup. Jangan orang bilang terpikat dengan anak darah diorang. Nanti berkahwin campur, suku sakatnya masuk. Jangan orang cakap, kita cuba berikan mereka kemudahan atau facility. Macam air, elektrik. Bukan kita mau jadi jahat, tapi kita harus ambil tindakan kepada semua parti yang ada. Okey? Okey, jadi nampak. Tindakan lebih baik daripada cuma bercakap. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara yang asyik di media sosial menghina parti, mengatakan pilak lah, itulah, inilah, berhentilah. Daripada kamu buat begitu, bagus kamu bertindak. Daripada jadi resis, bagus jadi pejuang. Setuju atau tidak? Kalau setuju, silakan like dan komen. Kalau ada cadangan lain, lagi bagus. Supaya kita boleh sama-sama meluaskan lagi skop perjuangan kita untuk membela negeri kita yang sedang bermasalah dengan limpahan jumlah parti yang terlalu ramai. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.